je ni, tak apalah. Okey, cikgu record kelas ni. Baik. So, ini kelas revision di mana kita akan buat latihan selepas ini ya. Di mana kita nak lihat tentang matlamat perjuangan masyarakat tempatan iaitu untuk mempertahankan hak dan kedudukan pemerintahan tempatan. Selain daripada itu untuk mengembalikan dan mengekalkan sistem pentadbiran tradisional yang sebagaimana sedia ada. Kemudian juga menentang pentadbiran dan peraturan baru yang membebankan rakyat tempatan. Kita dah belajar, Masya Allah kan. Dia punya undang-undang barat, ya Allah. Memang tak ingat dunia. Kalau tak ingat dunia apa cikgu? Dia ingat akhirat. Okey, baik. So kita lihat di sini, di mana kalau kita lihat bentuk penentangan, iaitu penentangan bersenjata, kemudian mencabar perjanjian dan juga menggunakan sistem perundangan. Dan kalau kita lihat, kita telah lihat tentang banyak berkaitan dengan Dol Said di Naning. Kita tahu Dol Said ni secara intipatinya menentang sebab bayaran cukai. Tetapi bila penentangan itu dilakukan, dia menang. Kenapa dia menang? Kerana dapat bantuan banyak daripada para pembesar di sekelilingnya. Tapi perang yang kedua, dia kalah kerana tidak ada lagi bantuan para pembesar yang lain-lain. Sian. Jadi apa yang berlaku iaitu akhirnya dia kalah dan juga Naning itu telah menjadi sebahagian daripada Melaka, iaitu di daerah Melaka di bawah pentadbiran British. Yang Tuan Antah. Yang Tuan Antah kita tahu adalah sebenarnya penentangan itu berlaku kerana apa? Kerana British telah menggugat kedaulatan bangsa dan bimbang British akan luaskan kawasannya sampai ke wilayah Yang Tuan Antah. Sebab itu Yang Tuan Antah menghantar 4,000 pengikutnya. Namun pertempuran berlaku di Paroi dan juga Bukit Putus dan akhirnya melalui rundingan itu Yang Tuan Antah telah berunding dan melalui rundingan itu Yang Tuan Antah dilantik sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Datuk Bahaman pula adalah salah seorang pembesar di negeri Pahang dan dia menentang kerana hilang hak mengutip cukai dan beliau menentang pembinaan balai polis. Suka-suka hati je pasang banner balai polis di kawasan dia. Jadi sebab itu berlaku penentangan dan pada akhirnya Datuk Bahaman terpaksa berundur ke Kelantan dan Terengganu kerana serangan tentera British. Begitu juga Rentap. Rentap kita tahu di Sarawak, kenapa penentangan? Kerana Rentap adalah orang Iban dan James Brooke menganggap orang Iban itu lanon dan ingin menghapuskan pertempatan orang Iban di Sungai Sekerang melampau sungguh. Jadi oleh kerana itu 3 kali serangan telah dibuat ke atas kubu kuat Rentap namun tidak berjaya. Dan pada akhirnya Rentap telah berundur ke Entabai dan beberapa tahun kemudian meninggal dunia. Sharif Masahu pun sama juga. Sharif Masahu bersama-sama dengan Datuk Patinggi Abdul Kapur bersama-sama menentang James Brooke. Kerana apa? James Brooke cuba untuk take over kawasan-kawasan dia iaitu sekitar kawasan Sarike dan Kanoi. Namun akhirnya serangan itu berjaya dikalahkan oleh James Brooke dan Sharif Masahu serta Datuk Patinggi Abdul Kapur telah dibuang negeri oleh James Brooke. Nasib. Tok Janggut di Kelantan lebih menyedihkan. Di mana Tok Janggut sebenarnya menentang tindakan kekerasan terhadap rakyat yang dijalankan oleh Ketua Jajahan Pasir Putih iaitu Encik Abdul Latif itu. Kemudian juga beliau menentang peraturan cukai. Dan ini disebabkan semangat jihad bagi menentang British. Namun penentangan telah dilakukan dan akhirnya British berjaya menyerang kubu Tok Janggut dan Tok Janggut telah terkorban dan kita masih ingat lagi bahawa Tok Janggut telah kakinya diikat ke atas, kepala di bawah. Terus Mat Saleh. Mat Saleh juga kita tahu kerana apa? Kerana SBUB mengambil alih hak memungut cukai di kawasan Tambunan. Dan Mat Saleh cuba berunding namun gagal. Dan akhirnya Mat Saleh telah berjaya menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Barulah Kowi itu berunding dengan Mat Saleh. Dia kata apa? Mat Saleh benarkanlah, ambillah untuk tadbir daerah Tambunan ni ya. Tapi selepas tahun kemudian SBUB mungkir janji ambil balik
pentadbiran tambunan itu daripada Mat Saleh. Sebab itu Mat Saleh menyerang. Tetapi bila Mat Saleh menyerang, Mat Saleh telah terkorban dalam pertempuran ini. Meninggal lagi. Okey. Kemudian kita lihat Mat Satur. Mat Satur juga sebenarnya adalah sahabat ataupun orang kanan kepada Mat Saleh tadi. Dan kita lihat Mat Satur telah berjuang untuk kedaulatan tanah air, dan pada akhirnya Mat Satur telah diserang oleh British, dan begitu juga Mat Satur telah terkorban. Bagaimana dengan Datuk Maharaja Lela? Datuk Maharaja Lela di Perak, ya, di mana kita lihat Datuk Maharaja Lela ini telah pun menentang British. Kerana apa? Resident British iaitu J.W.W. Bush mengambil alih kuasa sultan, mengambil hak kutip cukai, mencabuli adat resam orang Melayu. Dan pada akhirnya beberapa mesyuarat telah dibuat, mereka setuju untuk membunuh J.W.W. Bush. Dan akhirnya Datuk Maharaja Lela serta pengikutnya telah pun dihukum gantung sampai mati, dan juga orang-orang yang bersubahat telah dibuang negeri. Berbeza dengan Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu. Haji Abdul Rahman Limbung ni menentang kerana apa? Kerana kebangkitan tani. Iaitu para petani telah bangun menentang perundangan dan sistem-sistem baru yang diperkenalkan oleh British. Terutama sekali menentang pentadbiran barat dan menolak undang-undang tanah yang bagi beliau bertentangan dengan hukum syarak. Dan pada akhirnya kita telah lihat Haji Abdul Rahman Limbung telah menjadi peguam dan berjaya memenangi kes dalam mahkamah. Hebat. Namun akhirnya Haji Abdul Rahman Limbung juga telah ditangkap kerana dituduh menghasut dan dibuang negeri ke Mekah. Jadi kita telah lihat penentangan-penentangan itu, kita telah lihat tentang kesan pentadbiran di mana terhadap pentadbiran tempatan, di mana British telah menggunakan sistem pentadbiran mereka dengan menyatukan semua daerah, mengambil alih kuasa memungut cukai, mengambil alih kuasa pembesar tempatan, dan ini telah menggugat pentadbiran tempatan oleh para pembesar. Itu yang seterusnya. Selain daripada itu, kita lihat juga telah berlaku perubahan undang-undang di mana undang-undang barat telah diperkenalkan di beberapa tempat. Maka pembesar-pembesar ini telah kehilangan kuasa, dan kehilangan kita kata pengaruh terhadap kawasan tertentu. Begitu juga bahagian kewangan di mana British telah mengambil alih kutipan cukai. Jadi ini kesan terhadap pentadbiran tempatan, dan kesan terhadap rakyat sengsara, menderita. Kerana apa? Kerana selepas kedatangan British, setiap tanah kena bayar cukai. Kemudian bila masalah bayar cukai, pejabat pula jauh. Punyalah jauh nak bayar cukai. Kemudian kena ikut waktu pejabat diorang. Kemudian bercanggah dengan nilai tempatan di mana sebenarnya sebelum ini mereka hanya perlu minta kebenaran je daripada para pembesar atau sultan untuk buka tanah. Sekarang ni kena minta kebenaran daripada British. Dan kepada masyarakat Sarawak dan Sabah lagi teruk. Lagi teruk, diorang kena denda lah, kena bayar cukai lah. Kemudian orang murut terutamanya sekali telah dipisahkan suami dan isterinya. Kalau suami nak jumpa isteri kena bayar pula denda $1. Bangang punya idea lah ni kan. Jadi itulah yang berlaku. Kemudian, kenapa penentangan masyarakat tempatan ini berlaku? Kerana kekuatan kita. Masyarakat tempatan ni ada kekuatan iaitu apa? Muafakat, kerjasama. Nak membunuh J.W.W. Bush pun mereka mesyuarat 2 kali muafakat untuk membunuh. Syarif Masahur juga telah mendapatkan bantuan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur untuk menentang James Brooke di Kanowit, walaupun gagal. Kemudian, itu dari sudut muafakat. Yang kedua iaitu kubu pertahanan. Seperti Yang Tuan Antah ada, Rentap ada, kubu pertahanan yang kukuh. Macam Rentap ada kayu berlian dibuat kubu. Begitu juga Yang Tuan Antah, dia punya kubu atas bukit semua. Kawasan Bukit Bukau dikelilingi hutan tebal. Memang susah nak tembus. Dan juga Mat Satur juga memiliki kubu untuk menjadi pusat tinjauan kegiatan British.
Itu dari sudut kubu. Kemudian dari sudut senjata, Dol Said. Kita telah belajar Dol Said sendiri, tentera-tenteranya ada flintlock dan Snider rifles. Semasa membuat serangan hendap ke atas tentera British. Hebat senjata-senjata itu. Kemudian ilmu perundangan. Macam Haji Abraham Limbong. Mereka ada ilmu perundangan di mana beliau telah berhujah, okey, dan telah menang dalam perbicaraan di mahkamah. Hebat ilmu perundangan. Tetapi ada kelemahan juga, iaitu kita lihat bahawa kelemahan dari sudut senjata, okey, kemudian kelemahan dari sudut, okey, ada ancaman perundangan barat di mana undang-undang barat, okey, telah menjatuhkan hukuman buang negeri ke atas Haji Abdul Rahman Limbong. Kemudian kelemahan kita sendiri iaitu gagal mentafsir perjanjian. Okey, semasa perjanjian itu dibuat, iaitu perjanjian Pangkur, kita punya Datuk Maharaja Lela ni, okey, kita kata tidak diberikan masa untuk meneliti perjanjian Pangkur dan main sign aja. Jadi bila nak cabar itu gagal. Okey. Dan tipu muslihat di mana Tok Janggut, okey, kita tahu bahawa British telah menggunakan tipu muslihat iaitu menggunakan Sultan Sultan Kelantan. So siapa yang menderhaka kepada menentang British, maknanya menentang Sultan juga. Jadi itu sebagai satu tipu muslihat. Kemudian Mat Saleh juga, okey, telah menggunakan, SBB telah menggunakan tipu muslihat, mula-mula bagi daerah Tambunan untuk diperintah, sekali ambil balik, mungkiri janji. Dan kita telah mempelajari banyak tentang kegagalan penentangan masyarakat tempatan bersifat setempat, okey, dan pelbagai lagi. Namun begitu, penentangan masyarakat tempatan ini juga telah memberi kesan terhadap pentadbiran British, iaitu kalau kita lihat British telah kerugian banyak, okey, seperti 100,000 pound sterling dalam perang Nanning, 400,000 pound sterling dalam perang Perak, dan 7,000 pound sterling dalam perang Pahang. Banyak kerugiannya. Dan selepas itu British telah lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran, iaitu dengan menggunakan residen-residen yang boleh berpengalaman, bijaksana dan boleh berbahasa Melayu untuk menjadi residen. Okey, dan juga British telah merombak skim penempatan pegawai dan pemantapan kuasa-kuasa barat. Dan kesan terhadap pemerintahan dan pembesar tempatan kita lihat seperti, okey, kehilangan kedudukan yang berlaku pada Datuk Bahaman, Sharif Masahur dan Dol Said, hilang kedudukan dan jawatan. Hilang jiwa dan atau terkorban seperti Mat Saleh, Mat Satur dan Tok Janggut, hilang nyawa. Dijatuhi hukuman mati seperti Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor. Dibuang negeri oleh seperti Sultan Abdullah, Raja Ismail. Okey. Dan bagaimana kedudukan Raja dan Pembesar Melayu? British telah memperkenalkan Durbar, iaitu satu majlis mesyuarat negeri atau majlis mesyuarat raja-raja. So di sinilah Sultan telah diberi peluang untuk menyuarakan pandangan. Okey. Dan ini telah menjadi inspirasi kepada pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air kerana keberanian mereka. Dan kerana keberanian mereka lah, okey, mereka yang 5-5 belakang cikgu ni ada kat sini. Kerana kepahlawanan. Sama kepahlawanan 5-5 ni seperti pahlawan-pahlawan yang ada di tanah Melayu yang kita telah pelajari dalam bab 7 ini. Okey. Jadi kita telah buat rumusan berkaitan dengan bab yang ke-7 ini. Ada sebarang soalan nak ditanyakan? Iron Maiden, mana ada Iron Maiden? Suka hati kau aja kan. Okey, ada sebarang soalan nak ditanyakan? Ya. Okey, ada sebarang soalan. Semua senyap je. Macam lemau je. Masuk angin je. Kenapa ya? Lemah penat. Hari ni ada banyak kelas. Siannya kamu. Banyak kelas ya? Apa yang cikgu boleh bantu ya? Okey. Apa yang cikgu boleh bantu? Kan? Tak ada. Kena tolong mak. I see. Tolong mak buat apa tu? Tolong buat apa tu? Ramai yang apa? Ya, yang lemau sebenarnya lah kan. Yang lemau sebenarnya. Cikgu faham. Ramai yang lemau. Okey. So kita lihat. Kita bersenam masalah cikgu. Soalan apa yang boleh ditanya? Okey. Soalan apa yang boleh ditanya cikgu? Apa-apa juga soalan. Apa-apa juga soalan.
Soalan apa nak tanya? World War II boleh? World War II boleh? Boleh lah. Kalau kamu nak tanya World War II, boleh lah. Tak ada masalah. Ya. Apa soalannya? World War II. Nak tanya apa tu? Cikgu, saya nak tanya. Seperti kita tahu, Jerman dia kalah dalam Perang Dunia Kedua kan, cikgu? Okay. Soalannya, adakah punca kekalahan itu disebabkan penglibatan USSR ataupun negara Amerika dalam Perang Dunia Kedua ni? Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu sebenarnya, Perang Dunia Kedua, pembabitan Jerman. Jerman gagal kerana apa? Bermula daripada kematian Hitler, iaitu apabila Hitler membunuh diri. Okey, dan faktor utama kenapa gagal ialah kegagalan salah satu operasi peperangan Jerman, di mana Jerman sebenarnya mereka telah menghantar tentera-tentera mereka untuk berperang di Rusia, di Stalingrad. Tetapi masalahnya adalah, mereka tidak cukup persediaan dengan faktor cuaca yang sangat sejuk di Rusia, maka mereka tak mampu bertahan untuk menentang Rusia pada waktu itu, menyebabkan ramai tentera-tenteranya telah hilang, kita kata sebagai hilang semangat untuk meneruskan peperangan, dan pada akhirnya ramai yang telah kalah dan juga menyerah diri. Jadi ini menyebabkan satu tamparan lah kepada Jerman, dan pada akhirnya menyebabkan Hitler telah membunuh diri, dan ini telah menyebabkan Jerman semakin lemah, dan ini menyebabkan Jerman mengaku kalah dan tamatlah Perang Dunia yang kedua di Eropah. Sebenarnya Perang Dunia Kedua ada dua tempat. Pertama di Eropah, yang kedua di Asia, di Asia Pasifik. So yang tamat di Jerman ataupun di Eropah, tetapi di Asia pada waktu itu belum tamat lagi. So itu cerita serba sedikit tentang Perang Dunia yang kedua sebenarnya. Okay. Bagus soalan Abdul Rahman itu. Okay. Sebelum itu ada juga soalan yang saya terasa bodoh seorang-seorang yang telah. Cikgu. Ya. Ini soalan, ini berkaitan form 1. Saya nak tanya, adakah Spartan pernah berlawan dengan Rom ataupun tidak sebenarnya? Dan mana satu lagi kuat? Okey. Baik, sebenarnya apa yang berlaku adalah kita katakan sebagai tamadun Rom dengan tamadun Yunani sebenarnya dia tidak bertembung. Dia tidak bertembung. Tetapi dia pada akhir-akhir tamadun Yunani barulah Rom itu wujud. Okey, dan tamadun Yunani seperti Spartan, sebenarnya Spartan juga seperti Athens telah ditakluki atau telah dijajah oleh kerajaan Macedonia. Pimpinan siapa? Pimpinan Alexander the Great. Alexander the Great telah take over Athens dengan Sparta, dan mengumpulkan tentera mereka, dan bermula itu mereka telah menyerang kerajaan-kerajaan lain sampai ke tamadun Rom. Dan tamadun Rom juga telah diserang, dan kita tahu bahawa Alexander the Great telah sampai ke India tahu. Dan Alexander the Great sebenarnya ada hati untuk menyerang sampai ke China, untuk menguasai sampai ke China. Tapi Maharaja China bijak. Maharaja China bijak, dia menghantar 2 ke 3 orang tua beserta naik sampan, membawa membawa jarum-jarum yang kecil, dan membawa juga buah-buahan yang telah busuk. Buah-buahan yang telah busuk dibawa sekali naik sampan sampai ke India. Bila sampai ke India, tentera-tentera Alexander the Great tanya, "Kamu daripada mana ni?" Dia kata apa? "Kami sebenarnya kami sebenarnya daripada negara China." Okey, lepas tu tentera Alexander tanya tau. Tentera Alexander tanya, "Oh ya ke? Oh daripada China ya? Jauh tak daripada sini sampai ke China?" "Oh, sebenarnya masa kami keluar daripada China dulu, sebenarnya kami muda-muda. Sekarang dah tua dah." "Oh ya ke?" Memang iya. Lepas tu dulu kami bawa dalam sampan ini, orang tua kan, kami bawa dalam sampan ni besi besar-besar. Sebenarnya besi besar-besar.
Sekarang ni cuba tengok. Besi pun dah jadi jarum. Dah jadi kecil-kecil dah. Dulu besar-besar. Uish, jauhnya tu. Kemudian buah-buah ni dah busuk. Sebenarnya kami keluar daripada China dulu, semua anak benih. Kami keluar semua kan bawa anak benih. Sekarang anak benih dah jadi pokok, kemudian dah berbuah, buah pun dah busuk dah. Kan? Dia cakap, apa? Jauh ni. Kena bagi tahu Alexander the Great ni. Bagi tahu. Tuan, kita tak payahlah pergi ke China. Jauh gila kot. Kan? Kan kita pergi sana sekarang, jadi tua dah kita. So, bila Alexander dengar, oh, tak jadilah. Jom kita balik. So, dia balik. Itulah yang berlaku. Nampak tak? Kebijaksanaan Maharaja Cina. Dan itulah yang itulah yang berlaku. Okey. Baik, ada yang bertanya Cyrus the Great dengan Alexander the Great siapa lagi hebat, cikgu? Sebenarnya kalau ikutkan yang telah ditabalkan bahawa Alexander the Great lebih hebat berbanding dengan Cyrus the Great lah. Tetapi cikgu, I'm doubt about it. Sebenarnya Cyrus the Great sebenarnya dikabarkan adalah dikatakan sebagai Iskandar Zulkarnain. Ada yang mengatakan Iskandar Zulkarnain itu sebenarnya adalah Cyrus the Great compared to Alexander. Alexander. So itu masih lagi dalam kajian lah. Bagus. Pengetahuan-pengetahuan luar ini bagus untuk kamu ya. Ya, bukan. Sebab sebenarnya Alexander the Great bukanlah Iskandar Zulkarnain. Bukan Iskandar Zulkarnain. Itu kena perbetulkan kefahaman fakta tu ya. Bukan. Norse mythology. Norse mythology tahu sikit-sikit lah. Kan? Okey, tahu sikit-sikit. Okey. Engkau orang ni jap. Engkau orang ni ingat aku ni kaunter pertanyaan dekat the mall ke? Main tanya je engkau orang ya. Saya pun terkejut kaunter pertanyaan boleh tahu. Sebab ni sejarah tak apa. Okey. Cikgu. Ya. Ini last je, cikgu. Saya nak tanya. Saya lupa nama peperangan ni, tapi peperangan ni pernah dikaitkan dengan salah satu legenda ke mitos, iaitu Achilles. Saya tak ingat nama peperangan tu. Lepas tu kalau yang saya ingat dia ada simbol kuda besar diperbuat pada kayu, cikgu. Okey, baik. Achilles adalah salah seorang tentera ataupun general tentera yang terhebat. Terhebat. Tetapi Achilles tu cikgu confuse sama ada dia adalah sebahagian daripada mitologi Greek ke ataupun dia adalah salah seorang tentera bagi Yunani. Itu cikgu tak pasti sangat. Tetapi Achilles ni dikabarkan dia sangat kebal. Dia sangat kebal di mana beliau boleh menentang semua tentera dan pada akhirnya beliau telah ditangkap walaupun dipukul, walaupun dicuba untuk ditikam semua tapi tak mati, tetapi dia sebenarnya kalah apabila ditikam di bahagian bukan buku ladi, di bahagian tapak kaki dia. Di bahagian tapak kakinya, di bahagian buku lali kalau tak silap cikgu. So kalau ada sesiapa di sini yang ada maklumat tambahan berkaitan dengan Achilles tu boleh share. Tapi itulah setakat ini yang cikgu tahu tentang Achilles tu, iaitu salah seorang pahlawan yang terhebat. Cuma ada dua. Iaitu sama ada dia salah seorang daripada dia cerita dia adakah sama ada fakta ataupun dia terdapat cerita dia berkaitan dengan dalam buku Homer and Iliad and Odyssey kata cikgu. Iliad and Odyssey iaitu salah satu sastra Greek. Sastra Greek. So itu cerita tentang Trojan. Tentang Trojan. So peperangan Trojan. Peperangan Trojan yang mana mereka menggunakan kayu yang berbentuk kuda tu. Dan ada Trojan tu, so mereka telah masuk ke dalam sebuah negara atau negeri itu dan mereka menyerang menggunakan tentera-tentera Trojan itu. So salah seorang itu general tentera itu adalah dipanggil Achilles. So this is a little bit confusing sebab sebenarnya kurang fakta berkaitan perkara ini. Sama ada dia sastra, hanya cerita-cerita saja dalam buku itu ataupun ianya adalah salah satu sebahagian daripada pernah berlaku. Tak, serius. Sejarah gempak. Serius gempak.
Macam mana Ragnarok jadi? Cikgu tak tahu apa-apa tentang Ragnarok. Cikgu tak tahu apa-apa tentang Ragnarok. Cikgu tak tahu. Okey. Okey. Tu movie bang. Ya. Yeah. Yang cikgu tahu satu lagi iaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sekejap. Cikgu dengar azan. Okey, kita berhenti sekejap untuk menghormati laluan azan. Sekejap.